I dah kan? klik. Right. Kan ada nampak red Ha. banner tu, baru kita Ha. baru Okey, kita biar je dulu, tunggu. Kita tunggu dulu. Orang masuk. Okey. Kita tunggu sikit lagi, dalam 2 minit lagi dan kita start lah. okey. Soalan. Like, share, comment. Okey. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada malam ni sama-sama kita mengikuti live yang bertajuk Berpantang dengan Awesome. Topik kita malam ni ialah urutan laktasi dan cara nak legakan bengkak susu. Okey. Sebelum tu saya nak share dulu yang Berpantang dengan Awesome ni ialah siri educational series yang kita Tisas Academy jalankan bersama dengan Pudina Confinement untuk memberi kita punya memberi sharing, perkongsian yang bermakna untuk ibu-ibu, terutama sekali ibu-ibu yang tengah berpantang lah ya. Okey, bersama-sama dengan saya hari ini ialah Cik Husna. Cik Husna, apa khabar? sihat. Ha, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cik Husna ni adalah Cik Husna Abdul Karim. Dia ialah merupakan pengasas Pudina Confinement. Jadi beliau merupakan background dia adalah dietitian ya sebenarnya. Background dia dietitian tapi sekarang dah buat full time lah untuk menguruskan Pudina Confinement. Betul tak? Ya, betul. Cik Husna. So hari ni kita nak buat topik urutan laktasi ni. Sebenarnya kita yang kita brainstorm hari tu, kita nak share sebab ada ramai dalam musim PKP ni ramai ibu-ibu yang berpantang, kita tak dapat confinement ladies tak dapat nak pergi serve ibu-ibu yang berpantang tu. Jadi ramai yang sangat merungut, ada masalah bengkak susu, demam dan sebagainya lah. Jadi kesian Jadi untuk kesian pada ibu-ibu pantang ni sebab tak dapat panduan yang betul. Jadi saya harap dengan perkongsian malam ini kita dapat memberi ilmu dan sedikit manfaat pada ibu-ibu. Betul tak? Betul. Cik So, Husna. kita brainstorm, kita pilih topik ni lah untuk siri pertama sharing kita. Sebabnya ini antara masalah yang paling common dihadapi oleh ibu lepas bersalin, especially pada the first week tu. The first week ya? Ya, kalau untuk bengkak susu ni biasanya lah, tapi tak semestinya terjadi pada first week, tapi kebanyakannya masa first week ni. Ya, sebab apa dia tak boleh keluar susu tu ya? Betul. Dan saya melalui pembacaan, saya ada 4 orang anak tapi alhamdulillah keempat-empat masa tempoh saya berpantang hari tu memang tak ada masalah bengkak susu lah Cik Husna. Jadi bersyukurlah saya tak ada mengalami tu, tapi melalui pembacaan saya nampak ada banyak simptom dia. Cuba apa simptom-simptom dia yang kadang-kadang boleh menyebabkan demam, betul tak? Betul. Bengkak susu ni antara simptom dia you akan rasa engorge pada breast. Bengkak lah, maknanya perubahan fizikal. Kemungkinan juga boleh menyebabkan demam. Memang rasa pada bahagian payudara tu tidak selesa. So itu antara yang awal lah Tapi kalau dah melarat tu yang sehingga ke tahap yang kita panggil sebagai mastitis, maknanya dah ada nanah dan sebagainya kat dalam tu, yang itu dah melarat. Tapi peringkat permulaannya ibu akan rasa tak selesa dan saiz payudara itu sendiri akan membesar, akan membengkak.
you boleh nampak obviously dia punya perubahan tu dan ibu akan rasa sakit dan tak selesa. Bayi nak menyusu pun dia tak selesa. Okay. Oh, okey. Mungkin kita boleh okey, kepada yang baru join, sebenarnya tolong share lagi kepada ramai orang yang menonton, ada WhatsApp group ke ataupun ibu-ibu berpantang ke, family yang tengah berpantang ke, adik, kakak yang sedang berpantang yang perlukan satu, nak hilangkan rasa rasa bengkak susu tu. Nombor dua, urutan laktasin ni juga bagus untuk melancarkan lagi penghasilan susu. Betul tak? Jadi tolong komen dan like dan share sebab siapa yang paling banyak dia akan menang, dia akan dapat ni minyak urutan. Minyak urutan daripada Razoa. Minyak urutan ni boleh gunakan untuk isi keluarga. Jadi teruskan like dan share dan tag juga kawan-kawan. Like, share dan komen, tag kawan-kawan yang perlu yang kena sangat dengan topik malam ni. Kawan-kawan yang macam mana? Kawan-kawan yang sedang berpantang, kawan-kawan yang sedang menyusukan anak, yang sedang ada masalah bengkak susu dan juga nak melancarkan lagi peredaran susu. Sebab nanti Cik Husna dia bukan saja share, bercakap saja, dia akan share secara amali. Jadi ini tontonan malam ni saya memang khusus untuk kawan-kawan ibu lah. Kalau kaum ibu tu sangat sesuai. Jadi kalau kaum lelaki tu saya minta maaf lah, mungkin ada yang agak censored sikit. Saya terus terang ni. Jadi sebab ini ialah educational sharing. So kongsikan dulu. Sebelum kita mula sekejap lagi, kongsikan dulu, tag kawan-kawan yang memerlukan supaya lebih ramai orang dapat manfaat macam mana nak melancarkan lagi susu, sebab susu ibu ialah paling baik untuk anak-anak. Okay, kita buat yang saja ibu berpantang contoh macam confinement lady, pengamat Yes. urut, anda pun boleh mendapat manfaat dari sisi sharing ni. So ya betul. Ya, betul-betul. Untuk confinement ladies ya, anda di bawah Tisas ada banyak ramai confinement ladies kat sini. Siapa yang tolong share, like, love dan sebagainya. Siapa yang ada kita ni? Kak Nur Aisyah, Puan Nur Aisyah, Puan Nur Aisyah, Puan Wirda. Okey. Like, love, share dan sebagainya, tag kawan-kawan anda. Okey, apa kata saya Cik Husna mulakanlah dengan sharing malam ni. Okey. First saya akan buka slide dulu. Okey. Saya akan sharekan screen. Nanti Puan Tini tolong confirmkan dapat tengok tak screen share tu. Sekejap ya. Okey. Sebelum tu tolong share dulu perkongsian malam ni. Saya ulang lagi perkongsian malam ni ialah berkenaan dengan urutan laktasi. Yang ni kita akan buat demo, kita akan buat sharing. Okey, sekejap kita tambah. Okey, boleh. Okey, nampak tak? Nampak? Boleh jelas Okay. Jelas. Alright. Okey, saya bermula sekarang lah kot ya. Boleh. Kita ambil masa yang lebih panjang. Kejap kita ada, saya nak sebut siapa yang ada ni. Hai Puan Nurafita. Kak Fita. Kak Fita. Has Dayang Ishak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, tolong share ya, lebih ramai yang memerlukan. Nur Aisyah. Nur Aisyah, terima kasih sebab tag kawan-kawan. Wirda, terima kasih tolong share tag kawan-kawan. Cik Haikal Murad, terima kasih menonton. Okey, tolong share lagi sebab saya tahu ramai yang memerlukan ilmu ini. Jadi dipersilakan Cik Husna. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, saya akan mulakan slide saya. Alright. So as you know, topik kita untuk malam ni ialah urutan laktasi ya. So urutan laktasi ni sebenarnya apa? Dia adalah subdivision kepada macam breast massage tau. Breast massage ni dia ada banyak tujuan dan purpose. Salah satu daripada purpose itu ialah untuk menggalakkan penyusuan susu ibu. Purpose lain dia, tujuan lain dia adalah contoh macam mungkin untuk aesthetic purpose ke kan, untuk perbaiki tekstur tisu dan sebagainya. Tapi yang kita akan bincangkan malam ni ialah urutan laktasi. Okay. Right. So my next slide. Okay, ini disclaimer sikit lah
Saya bukan medical doctors ataupun physician. So hari ni perkongsian saya malam ni, saya memakai topi sebagai seorang breastfeeding peer counselor. Okay, my background is a dietitian, tapi saya juga adalah seorang breastfeeding peer counselor. Jadi saya memakai topi itu malam ni. Jadi kalau sekiranya cuba elakkanlah untuk bertanya soalan-soalan yang berkaitan dengan medical. Sebab saya tak selayaknya untuk menjawab atau komen berkenaan dengan soalan-soalan yang sebegitulah ya. Okay. So apa-apa concern yang melibatkan medical case perlulah dirujuk kepada yang lebih pakar lah, which is your gynaes ke, your midwife, doctors, right? Okay. Next. Ni macam macam yang Puan Tini warning awal tadi. So sharing kita malam ni, kita ada sedikit paparan image-image yang sensitif lah so kalau tengok seorang-seorang tak ada masalah. Kalau tengok dengan pasangan tu pandai-pandai lah adjust ya. Betul. Ada image-image yang sensitif jadi sesuai untuk wanita, tapi elok juga lelaki suami tengok untuk membantu wanita, betul tak Cik Husna? Ya betul, sebenarnya betul. Kalau boleh tonton dengan pasangan lebih bagus, sebab urutan laktasi ni, mengurut ni, kalau orang yang urut kita lagi heaven kan, lagi nyaman. Ya, heaven. Yelah, sebab kita buat disclaimer ni juga sebab apa nanti orang kata yang bulan-bulan puasa ni tunjuk payudara pula kan. Tapi ini kita buat sharing ni untuk bantu ibu-ibu yang ada masalah ni. So harap faham dan harap kongsi pada ibu-ibu yang lain ya. Okey. Teruskan. Alright, saya teruskan ya. Alright, so ini sedikit reminder lah berkenaan dengan polisi penyusuan susu ibu. Saya berpendapat urutan laktasi ini, lactation massage ni juga boleh menjadi salah satu instrumen untuk mendukung polisi penyusuan ni, susu ibu ni, atau untuk menjayakan polisi penyusuan susu ibu. Sebab kalau kita tengok untuk menjayakan penyusuan susu ibu, dia ada banyaklah elemen-elemen dia dan why not masukkan breast massage ataupun lactation massage ni sebagai salah satu instrumen tersebut. Okay, just a recap apa polisi penyusuan susu ibu di peringkat kebangsaan juga di peringkat global yang disarankan oleh WHO, iaitu exclusive breastfeeding selama 6 bulan. 6 bulan ya? Paling kurang 6 bulan. Paling kurang 6 bulan. Okay. Dan diteruskan up to 2 years. So selepas 2 tahun itu kira macam orang kata ngemping-ngemping je lah. Tapi benefit yang anak akan dapat ialah from day 1 of birth sehingga up to 2 years ya. So exclusive breastfeeding ni ialah maknanya daripada hari pertama sehingga 6 bulan bayi itu berusia. Bayi tidak diberikan dengan apa-apa makanan lain, minuman lain, apa-apa makanan pelengkap dan sebagainya. So hanya susu ibu saja. So kalau kita tengok awareness penyusuan susu ibu ni, awareness tu is on rising. Maknanya meningkat. Tetapi exclusively breastfeed itu sendiri masih belum mencapai tahap yang memuaskan lah. I think mungkin disebabkan oleh banyak kekangan lah, especially kalau working moms kan, bila dah masuk kerja. Dan kita kat Malaysia pun kita tengok rata-rata maternity leave tak sampai 6 bulan. Mungkin 1 atau 2, tak banyak company yang memberi kemudahan yang macam tu. Betul. Jadi itulah macam saya katakan tadi, lactation massage ini juga boleh dijadikan satu instrumen sebagai mendukung polisi penyusuan kebangsaan ni. Right? Okay, so my next slide. Okay, susu formula. Sikit lah berkenaan susu formula ni. Saya dulu sebelum saya berkecimpung dalam bidang penyusuan susu ibu ni, saya berkhidmat dengan syarikat multinasional yang produk mereka, core produk mereka ialah infant formula tau. Maksudnya susu formula company memang semua orang kenal lah. Yelah, you dulu dietitian kan? You memang background dietitian, so memang faham. Okay. So syarikat-syarikat susu ni, infant formula ni, mereka sedaya upaya, dia punya antara KPI dia lah bila dia formulatekan susu formula ni, mereka letakkan susu ibu tu sebagai KPI. Jadi kalau boleh dia nak imitate what exactly yang ada dekat dalam susu ibu tu, mereka nak formulatekan dia orang punya formula tu serupa. Tapi as expected lah, you memang takkan boleh buat serupa dengan susu ibu ni. Kenapa saya katakan begitu? Sebab ini awareness juga ya, maknanya awareness kenapa kita semua, especially kalau yang mendengar ni adalah ibu,
ataupun yang mendengar ni adalah confinement lady ke ataupun yang menjaga ibu bersalin, you kena expose ibu dengan ilmu-ilmu yang begini atau info-info yang begini So mereka lebih bersemangat untuk menyusu dengan susu ibu. Okay, so kenapa saya kata mereka gagal untuk mimik tu tadi, imitate susu ibu tu? Sebab susu ibu ni is a living liquid. Living liquid lah, maknanya dia macam dia alive tau, alive. Maknanya bahan atau substances yang ada dekat dalam susu ibu ni seolah-olah hidup. So kalau benda hidup, you tak boleh formulate and then you masukkan dalam susu tepung. Memang mustahil lah. So antara konten dalam susu ibu ni ialah contoh you ada enzyme, you ada white blood cell. Okay, white blood cell is untuk fighting infection kalau you sakit. Infection, betul. Kalau you sakit, your white blood cell akan bantu untuk fight infection tu. Dan in fact kalau bayi kita sakit, kandungan susu ibu, kandungan white blood cell dalam susu ibu juga boleh berubah-ubah. Dalam susu formula tak boleh. Konten dia tu macam tu je lah. Dia tidak akan berubah. Sebab tu saya katakan susu ibu ni dia living dia hidup. Tapi adakah maksudnya kalau si ibu ni makan something yang spicy ke apa, dia akan mempengaruhi anak jugalah, betul tak? Betul. Itu bukan mitos. Itu sebenarnya betul sebab apa yang ibu makan tu itulah yang akan digunakan untuk produce susu. So sebab tu kadang-kadang susu ibu kadang-kadang dia berubah warna, kadang-kadang dia berubah bau. So maknanya apa yang ibu makan tu juga akan sedikit sebanyaklah mempengaruhi konten susu ibu tu tadi. Okay, so berbalik pada yang tadi, so macam mana this syarikat-syarikat yang produce infant formula ni. Infant formula ni bermakna formula yang daripada 0 to 1 year. So kalau you tengok kat luar pun, dekat TV ke, dekat radio ke, dekat majalah ke, kita diorang tidak dibenarkan untuk mengiklan infant formula ni. Ini adalah salah satu protection untuk menjayakan penyusuan susu ibu ni. Alright, so konklusinya susu formula dengan susu ibu ni memang tidak akan setara. Okay, so kalau kita sebagai ibu ataupun sebagai confinement lady ataupun yang menjaga ibu sebagai suami, kita dah tentunya kita nak yang terbaik untuk klien kita ataupun untuk anak kita. Jadi sebar luaskan informasi ni supaya kita boleh galakkan lebih ramai lagi ibu untuk menyusukan anak secara eksklusif dengan susu ibu up to 2 years. Okay. Okay. Alright. So okay, boleh saya lanjutkan slide ke ataupun ada okay. Saya nak tanya dulu, nak baca dulu komen-komen ni. Kita ada Hai Puan Tini Liana Jamaluddin. Hai Liana, apa khabar? Liana Jamaluddin dah buka puasa dah, kenyang ke? Okey, urutan Cik Su. Hai Puan Tini, salam Puan Tini, Puan Husna. Assalamualaikum. Kak Syikin pun ada, Kak Syikin pun ada. Okey, Ibu Lia. Hasdayang Ishak ada dan share. Terima kasih Hasdayang Ishak. Ibu Lia. Assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wirda. Dia dah tag kawan dia. Okey, siapa yang tag, siapa yang share dengan kawan-kawan ni boleh dapat. Tolong share sebab ilmu malam ni bermanfaat. Kita bukan saja bercakap berbual-bual aja ni. Kita ada share macam mana kita nak buat urutan secara praktikal tau. Jadi ni sebab kita nak terus tolong ibu-ibu dekat rumah. Jadi tolong share, siapa yang bertuah malam ni akan dapat minyak urutan aromaterapi Razawa lemongrass massage oil untuk sebagai hadiah. Okey, Norafita, saya confinement lady ya, Kak Fita confinement lady. Okey. Ini Hazan Ishak, boleh tanya berapa persen pemakanan ibu mempengaruhi bayi? Dia tanya. Okey, ni I letak soalan dia. Boleh tanya berapa persen pemakanan ibu mempengaruhi bayi? Ni daripada Kak Has ni, Kak Has. Saya jawab terus dia, boleh juga kalau nak jawab terus. Berapa persen tu saya tidak ada percentage yang definite lah berapa. But memang ada research yang mengatakan apa yang ibu makan tu boleh mempengaruhi konten susu ibu, tapi tak banyak lah. Dia punya gap tu ataupun pengaruh tu tidak terlalu ketara.
Tetapi you Ha. still boleh macam daripada segi rasa susu. Sebab tu kadang-kadang ada ibu yang dia pelik kenapa tiba-tiba suddenly anak dia tak mungkin tak suka dengan rasa susu ataupun luah balik ke dan sebagainya. So kadang-kadang ada rasa yang mungkin dia tak familiar. Contoh mak makan tempoyak ke kan rasanya agak kuat kan. Rasa tempoyak. Itu rasanya Perisa agak kuat. tempoyak. Ataupun kadang-kadang Ha. ada susu kita boleh berubah warna. Contohnya warna agak ke arah ke kuning-kuningan. So Ya. maybe ada elemen-elemen contoh macam bila you makan kunyit ke, okay, that kurkumin tu kan, the pigment yang warna Kurkumin. hijau tu. So boleh juga mempengaruhi warna susu. Tapi adakah ia mengganggu, sangat-sangat mengganggu? Kadang-kadang kena depends juga balik pada badan seseorang lah, individu itu sendiri. Tetapi secara amnya berapa percentage saya tak ada jawapan tu. Okey. Yang apa yang ibu boleh keep track ialah bila dia makan sesuatu, kalau sekiranya ada efek kepada anak, kembung dan sebagainya, so ibu kena keep track apa yang dia makan tu dan cuba elakkan. Ya. Tapi Ya. bukan nak elakkan sepanjang masa, tidak. Tapi dalam sela masa dia boleh introduce balik dan tengok balik reaksi anak. Oh. Ah, Okey, terima kasih. Ya saya, betul. Okey, so sekarang Assalamualaikum Kak Mulyati dia tulis. hmm. Mulyati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aisyah rindu dengan ni Ustazah Aisyah, rindu dengan Cikgu Husna dengan Cikgu Tini. Terima kasih. Ni Nur Hiryati, dia kata wah bestnya hadiah. Ya betul, best hadiah. Siapa yang share lagi banyak-banyak kepada ibu mengandung, siapa-siapa yang memerlukan dapat hadiah ni. Kita akan share. Tag kawan-kawan yang lain. Okey, Cik Husna saya nak tanya, apa manfaat dan kebaikan urutan laktasi ni sebenarnya? Okay, so untuk jawab soalan Puan Tini tu, saya Ha? akan go on to my next slide, boleh Okey, boleh. Okay. Alright, so urutan laktasi, manfaat Okay, kebaikan urutan laktasi ni. Okay, mengurut secara general lah, urut apabila kita diurut ni dia memberi mood relax. Okay, so dari segi fizikal ataupun dari segi mental. So urutan laktasi juga walaupun dia bukan keseluruhan badan tetapi juga masih mampu untuk memberi relaxation mode pada ibu tu. Okay, yang kedua ialah lymphatic drainage, improve lymphatic drainage. Pada kita punya breast ni bukan sahaja ada mammary glands. Mammary glands tu ialah maknanya susu dialirkan di situ. Dan juga ada kilang-kilang susu lah dekat situ. Tetapi juga ada lymph vessel. Lymph vessel ni kadang-kadang sebab tu bila sometimes bila you datang period ataupun ada certain keadaan breast jadi sakit, breast pain, atau water retention. So because of this drainage ni tak berjalan dengan bagus lah, tak Lancar. dengan lancar. So bila you buat breast massage ni juga you boleh dapat manfaat untuk improvekan you punya drainage, lymphatic drainage tadi. Okay, so dua dalam satu sebenarnya. So membantu untuk aliran lymphatic ni dan juga membantu untuk penyusuan kalau you menyusu. Okay, so breast massage ni bukan eksklusif sahaja kepada ibu luar bersalin atau ibu yang menyusu. So normal macam kita juga boleh buat dan memang digalakkan untuk buat untuk supaya Suji kata drainage tadi tu, lymphatic drainage tadi tu berfungsi dengan baik. Okay. Lain cegah duct blockage. So kita buat breast massage ni seboleh-bolehnya lah kita nak mencegah. Kita tak naklah bila dah jadi tu baru kita urut, baru kita selesaikan isu tu. Kita nak cegah. So jadikan breast massage ni sebagai amalan. Maknanya biasanya apa yang saya buat, saya akan suggest untuk ibu sebelum dia nak menyusu, dia urut dulu. Dia buat urutan. Okay, dan juga kadang-kadang selepas dia mengepam, kalau dia rasa masih lagi rasa heavy lagi, juga dia boleh buat breast massage dan kemudian express yang selebihnya tu. Ataupun malam nak tidur kan, kata baby dah tidur, everyone semua dah tidur, dia boleh buat lagi sekali. Ini untuk pencegahan. Maknanya kita tak nak jadi blockage tu. Kita tak nak ada biji-biji. Kalau mak ni dia gunakan perkataan biji-biji kat bawah ketiak. Ya. Itu notes betul. Lymph nodes lah. Lymph nodes tu yang lymph vessel tadi tu. So kalau macam yang bengkak yang ada susu tu, itu bengkak tu yang di kita punya alveoli, kita panggil maknanya tempat susu tu berkumpul kat situ. Okay. Right. Lagi kebaikan apa bila kita buat urutan laktasi ni, breast massage ni, kalau dah jadilah, maknanya bengkak tu dah jadi,
dan ia juga boleh bantu untuk melegakan. So ni banyak yang dihadapi oleh ibu-ibu dan hopefully confinement lady kita cukup berkemahiran untuk menyelesaikan isu ni. Okay. Yes, Dan betul. seterusnya, apa lagi kebaikan dia bila kita buat urutan laktasi, ia merangsang pengeluaran susu. Dia susu ni ada 2 jenis hormon yang memainkan peranan yang penting ya. Satu ialah hormon yang menghasilkan susu, iaitu prolaktin. Prolaktin. Satu lagi ialah hormon yang mengeluarkan susu, yang memberikan susu tu keluar, eject out melalui kita punya nipple. So ini namanya oksitosin. Jadi ada kajian menunjukkan bila kita perform breast massage atau lactation massage ini, ia meningkatkan oksitosin level. Sebab itu dia merangsang susu untuk keluar. Sebab kadang-kadang ibu bengkak sebab susu ada, susu produce, maknanya prolaktin hormon dia normal, tetapi kenapa susah sangat nak eject keluar? So mungkin oksitosinnya sangat kurang, jadi tidak membantu untuk susu tu keluar. So yang urutan laktasi boleh membantu ialah dia boleh macam mana dia punya connection tu dia boost oksitosin lah. Dia boost oksitosin dengan cara apa? Dengan cara ibu berasa relax sebab kita urut dia kan. Betul. Sebab oksitosin ni saya tahu dia happiness hormone. Jadi kita kena banyakkan kena happy, mood kena happy, tak boleh stres. Kalau stres lagi dia tak keluar. Betul. Sebab tu bila buat urutan pada ibu yang selepas bersalin ataupun yang memang purposely dia buat tu untuk dia galakkan susu, tak boleh sakit-sakit. Betul. Urutan tu tak boleh sakit-sakit. Nanti lagi dia Urutan stres kena lembut. Lembut-lembut. Okay, last manfaat dia, last but not least ialah untuk relaksasi. Relaksasi ni ialah certain keadaan di mana ibu terpaksa memberhentikan penyusuan untuk certain reason. Kemudian dia nak cuba, maknanya susu kadang-kadang dah kering dan kemudian dia nak cuba untuk relactate balik. Tapi yang ini perlu ada kombinasi lah daripada beberapa instrumen lah, maknanya massage combine dengan benda-benda lain lagi. Okay. Alright. Okay, so my next slide. Okay, sebelum saya go through yang ni, dan slide lepas ni adalah kita nak buat. Baru saya nak tanya soalan ni, apa persediaan yang kita kena buat? Sebelum kita nak urut laktasi. Okey, sebelum kita pergi slide ni, saya nak ajak ni awak lah Kak Syikin ni bagi angry face ni Kak Syikin. Dia pi bagi angry face pula kat kita. Apa itu? Okey, kepada yang menonton ni, kepada confinement ladies, pada ibu-ibu yang sedang menonton ni, tolong share, like, bagilah love sikit dekat kita punya speaker malam ni. Bagi love banyak-banyak, bagi like banyak-banyak sambil makan moreh tu. Kami tak makan moreh lagi ni. Okey, so tolong share dan like dan tag kawan-kawan yang memerlukan. Sebab sekejap lagi kita akan share lagi cara urutan tu ya. Cara urutan, dan jadi saya nak bagi warning, lepas ni ada gambar-gambar yang agak sensitif, jadi anggaplah ini untuk belajar. Okey. Siapa yang share, like dan komen tu nanti, siapa yang paling banyak dan bertuah, dia akan dapat minyak urutan Razawa Aromatherapy Lemongrass Massage Oil. Okey, teruskan pada slide seterusnya Cik Husna. Okey, minyak Razawa tu minyak Razawa tu boleh digunakan untuk buat breast massage ni sebab dia minyak ni tak panas kan? Tak, dia natural oil. In fact, dia boleh guna atas baby juga. Sebab dia natural oil, dia pakai sweet almond oil dan juga olive oil dengan sedikit ekstrak lemongrass, dan bau dia ala-ala spa sikit macam tu. So dia safe lah. Betul. So tips sikit ya, maknanya bila kita nak gunakan minyak ni kita gunakan tujuan dia untuk reduce friction saja. Okay, so untuk bila kita nak mengurut tu kita tak nak kesat. So minyak yang macam mana boleh guna, macam minyak Razawa ni boleh guna, maknanya minyak yang tak panas lah right? Minyak yang tak panas, dan kalau boleh minyak yang organik, sebab nanti kadang-kadang masa kita tengah buat urutan tu sekejap baby nak minum pula kan, so mak kena bersihkan dan sebagainya. So pastikan minyak yang kita gunakan untuk mengurut tu adalah minyak yang tidak panas, dan kalau boleh organik tu lebih bagus lah. Okay. So saya teruskan ya. So persediaan sebelum nak mengurut, first of all, zaman-zaman coronavirus ni ada COVID ke tak ada COVID ke, pastikan tangan kita bersih. Tangan kita bersih dan cuci dahulu. Maknanya kalau kita datang ke rumah atau macam ibu sendiri nak mengurut diri sendiri,
pastikan basuh tangan dulu. Okey, setelah basuh tangan, kuku pastikan tak tajam sebab kita akan menyentuh juga bahagian yang agak sensitif iaitu areola ibu yang tampuk hitam tu kan, yang nampak tak yang Ya. okey yang tampuk hitam ni. So tampuk hitam ni Ya. agak sensitif, area Areola. dia agak sensitif ya. Jadi janganlah mengurut dengan kuku yang panjang yang tajam nanti oksitosin ibu terencat. Okey. Oh. Jadi stres lah, jadi pedih pula sakit kan. Kan cucuk-cucuk tu. Okey. And then Ya, minta ingat izin confinement ladies kat sini ramai confinement ladies. Saya tahu confinement ladies kita semua hebat-hebat belakangnya. Okay. Okey. Alright. So kalau kita nak menyentuh payudara tu, payudara ibu juga perlu minta izin lah sebab ini adalah private, extremely private area. So make a courtesy untuk minta izin dulu sebelum menyentuh kalau macam saya sendiri, saya akan bawa macam kain batik ke ataupun face towel ke untuk menutup. Maknanya bila kita tengah massage yang sebelah kiri, yang sebelah kanan tu kita tutup. So tidaklah terlalu terdedah Betul. Betul, okey. Dan dia punya turutan macam mana pun you nak buat tak ada masalah. You boleh olah sendiri. Kalau yang menonton ni dah pengamal urut, biasanya mereka dah tahu. So nak olah macam mana ikut kesesuaian diri. Cuma yang kita bagi guide pada malam ni is like macam a rough guide. Okay, so tapi macam mana you nak olah, you boleh olah sendiri Dan urutan ini boleh dibuat dalam keadaan posisi ibu duduk ataupun dia baring. Tapi yang saya tunjuk dua-dua boleh. Duduk pun boleh. Yang saya tunjuk kat sini adalah posisi duduk Posisi duduk, baring, posisi baring you boleh sebab kita nak tunjukkan maknanya ibu pun boleh DIY sendiri benda ni urutan breast massage ni. Okay. So my next slide. So dah sedia tak kita punya viewer untuk nak tengok dah sedia ke nak tengok? Sebab apa? Sebab sebelum kita tengok, boleh tak kita jawab satu soalan dulu? Boleh. Kita jawab satu soalan dulu. Okey, sekejap saya tengok go through soalan-soalannya dulu. Nak tanya, okey ni, urutan berapa kali? Okey. Nak tanya daripada Puan Sumayah Syifa, nak tanya urutan berapa kali dalam satu hari? Urutan massage ni? Urutan payudara ni lah, urutan laktasi ni. Berapa kali dalam satu hari? Okey, urutan laktasi ni you boleh saya bagi lebih sikit info urutan laktasi ni you boleh start bermula dari hari pertama. Sejurus selepas ibu bersalin selama mana dia rasa selesa ataupun bila dia nak memulakan penyusuan dah boleh buat urutan laktasi ni. Dia tak sama macam urutan postnatal massage yang full badan yang mana mungkin kita perlu tunggu dalam hari ke-4 dulu. Betul. Urutan laktasi you boleh buat seawal yang mungkin semana ibu tu rasa selesa untuk diurut. Tak kisah dia C-section, dia cesarean ataupun dia bersalin normal. Kenapa? Sebab kita as much as possible kita nak ibu tu boleh menyusu seawal yang mungkin. Sebab kalau ada delay dalam breastfeeding ni kemungkinan untuk menjayakan susu tu akan lagi banyak halangan dia. Jadi lagi awal dia boleh start dan lagi awal kita boleh start selesaikan masalah tu, selesaikan dia punya tu, lagi cepatlah dia lancar. Betul tak? Betul. So tapi berapa kali dalam sehari? Dalam sehari berapa kali? Banyak terpulang. kali tak ada masalah. Terpulang. Di awal tadi bila nak buat urutan ni kalau ibu tu sendirilah kalau macam pengamal urut payahlah kejap-kejap nak datang kejap-kejap nak datang. Okay, so apa yang pengamal urut boleh buat, first tunjukkan, kemudian suruh ibu buat sendiri. Berapa kali, seberapa banyak kali yang dia rasa dia nak buat. Kalau macam bila macam saya kata di awal tadi, bila bayi nak menyusu, bila bayi nak menyusu, so bila lekapkan bayi, tangan yang sebelah lagi ni you boleh urut. Boleh buat macam ni. So bagi lancarkan bagi lancarkan. Maksudnya ini sangat bagus kalau macam untuk baby yang suka terlelap. Dia asyik nak terlelap. So you boleh sebab apa terlelap tu kadang-kadang sebab susu slow sangat. Pelan. So baby pun macam malah lah aku macam tu kan. So betul. menyusu dah sebelah tangan lagi tu you boleh urut.
So teknik yang saya nak buat ni tak semestinya kesemua step tu you kena follow ataupun you kena buat. Okay. So maknanya ada apa-apa step yang you rasa macam ni masa baby menyusu boleh ni buat step yang ini. So buat yang itu. Oh, okay. So baby menyusu biasanya kekerapan yang sihat adalah lebih kurang dalam 10 kali sehari dalam masa 24 jam. Bukan sehari, 24 jam. Roughly 24. dalam 8 kali ke atas lah. 10 kali begitu. Jadi kalau nak buat 10 kali pun tak ada masalah. Boleh. Okey, boleh. Okey, so sekarang pada yang baru masuk, kita nak share, saya nak bagi warning, malam ni kita akan share, bukan saja share secara teori tapi kita akan buat secara praktikal, akan tunjuk step by step. Jadi akan ada image-image yang tidak yang sensitif lah sikit kan. Jadi kata nak belajar kan, tapi kita memang kena tunjuk part tu. Jadi so harap memahami dan harap ilmu malam ni bermanfaat. Jadi tolong share kepada ibu-ibu yang sedang mengandung yang tengah menyusu sekarang. Okey, semua dah ready ni Cik Husna. Bila kita tanya dah ready, sedia, ready. Semua dah jawab ready. Okey, jom. Silakan, teruskan. Okay, so saya go on to the next slide. Okay. Alright, so ini langkah yang pertama. Langkah yang pertama kita ada 3 region. Okay, saya bahagikan langkah-langkah ni kepada beberapa segmen. So segmen yang pertama, langkah pertama ni adalah bahagian kepala, bahagian leher dan juga bahagian bahu. Okay, so bahagian kepala, kalau boleh view bahagian kepala, sebab saya tak ada model malam ni, so baby ni akan jadi model saya lah. So hopefully nampak lah walaupun tak ni. Okay, bahagian kepala, macam mana cara you nak urut pun tak ada masalah, tetapi jangan sampai yang tak perlu dah sampai tarik rambut tu, tak perlu. Okey, sebab ni kadang-kadang kita galakkan untuk buat seawal yang mungkin kan. So hari pertama you dah tarik rambut ibu memang sakit lah ya. So just buat urutan yang gentle touch. Okey, boleh nampak tak? Boleh? Just buat dalam posisi begini. Membulat. Okey, maknanya kalau kata dia tengah sakit kepala ke, tengah pening dan sebagainya, bila kita buat urutan yang begini, dia boleh rasa tenang, dia boleh rasa lega. Okey, so tahap pressure tu memang very light tapi masih terasa. Tapi tak payah sampai tarik rambut tu, tak perlu. Ya. Okey. Alright, then bahagian leher. Kalau bahagian leher, dia dekat tepi spine ni. Maknanya dekat bahagian tengah tu tidak perlu sangat diurut. Okey, just light touch tu okey. Tepi. Tepi tu. So kalau macam you buat sendiri, maksudnya kepala macam ni, okay, dekat cuping telinga, tarik sikit, and then dekat neck. Macam neck massage ni sebenarnya memang ada leher, dekat leher tu, dekat tepi spine tu. Memang ada kajian, kalau saya tak silap dia punya research paper tu dari, kalau saya tak silap lah dekat di Indonesia. Universiti di Indonesia dia buat kajian, maknanya effect of bila you mengurut dekat bahagian neck massage ni, apa dia punya kesan terhadap amount of susu ibu yang you boleh perah. So memang breast massage ni kalau you nak you just boleh google breast massage research, breast massage and oxytocin research paper, maknanya bukannya artikel biasa, but it's a research paper. Okay, boleh google. So maknanya ada Cik Husna, ada orang request boleh besarkan sikit tak gambar tu, slide tu? Gambar slide. Boleh ke? Macam ni? Ke apa? Slide tu dia memang dah zoom kan? Dia boleh zoom lagi tak? Dah tak boleh zoom. Ni paling besar yang kita boleh tu lah kan? Sekejap. Saya rasa sebab saya buka ni guna apa? Oh, sebab you all tengok dari phone ya? Jadi nampak kecil bila kita tengok tu. Sebab saya buka ni Google Slide, jadi saya tak nampak pula ada zoom tu zoom. Mungkin nanti dia orang boleh zoom nanti bila dah habis ni. Apa cadangan saya ialah bila dah habis sesi ni, you all boleh zoom dekat snapshot gambar ni dan zoom. Okay. Sebab saya cuba zoom daripada Chrome pun dia tak ada apa-apa efek. Ada kan? Ataupun tak apa. Yang ni kita punya ni khas ni, Kak Has ni ialah kita punya bidan, jadi kita boleh share nanti slide ni kot. Kita boleh share insyaAllah. Okey, kat mana saya tadi? Dekat urutan.
kepala, bahagian dekat leher sini tu. kan, Kata ada langkah 1 ni kan, kajian. bahagian kajian dia so memang ada bukan saja leher, bahagian neck massage, back massage juga ada banyak kajian kalau you rajin untuk Google. So sama adakah breast massage ni is back up by science? Ya betul, memang ada. Okay. So saya sambung balik Oh ya, sambung balik. Sebelum tu boleh rotate phone tu, boleh bagi dia melintang, lagi besar sikit. Saya dah nampak juga. Ya. Okay. Alright. Alright, saya sambung So dekat bahagian leher, okay, dekat tepi-tepi leher ni. So urutan ke bawah, urutan ke bawah. Dekat dia punya cuping telinga. Okay. Dan juga dekat bahagian bahu. So kalau you buat self massage, you just cross hand and then massage lah. Cross macam ni ya. Cross macam tu and then massage. Cross. Okay. So saya recap balik kepala, you just buat urutan gentle pressure sahaja. Okay, and then dekat belakang telinga. Okay, dengan telinga. Di sini lama sikit lah. Okay, urut ke bawah. Okay, dan juga bahagian bahu. So langkah yang pertama ni, bagaimana ia boleh membantu. Satu tu saya kata mood tadi tu, mood relax tadi tu. Walaupun kita tak urut pun dekat bahagian breast, kita urut kat kepala, kat leher, kat bahu kan. Tapi kita bagi relaxation mood tu pada ibu. Okay. Alright. Yeah. Okay, saya go to the next. Boleh tak siapa boleh. Viewer boleh dapat tak untuk langkah yang pertama ni? Boleh. Boleh ke? Semua kalau boleh cakap okey, komen. Simple je. Ada banyak lagi ni kita nak go through. Betul. So saya go to next slide, okay? So yang langkah yang kedua ialah pada bahagian belakang. Okay, bahagian belakang. Bahagian belakang sama juga, dia akan bermula dekat bahu. Okay, and then belikat. Belikat ni dipanggil trapezius muscle. Yes, dekat trapezius muscle tu ya. Okay. And then di sisi tulang belakang. Okay. Region yang you kena sentuh. Macam mana you nak buat tu terpulang. Tetapi area-area ini you kena sentuh. Okay, you punya bahu, belikat ibu tu, dan juga di sisi tulang belakang ni. You boleh buat dalam rotation yang macam ni lah. Okay, boleh simple. Saya rasa simple. Untuk langkah 1, langkah 2 simple. Okay. Okay. Alright, dan back massage ni juga is back up by science. Memang ada banyak research yang mengatakan bila you buat back massage kepada ibu, susu melancarkan susu. Kandungan susu yang diperah tu lebih berbanding control group lah ni, ibu yang tidak menerima massage ni tadi. Okay, so simple langkah 1, langkah 2 boleh grab Okay, saya proceed ya. Okay, saya proceed. Okay. Boleh kalau tu boleh komen di ruang komen. Okay. Okay. Rasanya komen pun dah terror kan. Simple. Yang ini langkah yang simple. Langkah yang very straightforward. Okay. Langkah yang ketiga iaitu segmen bahagian dada. Okay, segmen bahagian dada. So bahagian dada ni yang dimaksudkan dengan lactation center tu ialah di sini. Okay, di bahagian dada ibu ni. Payudara lah. Bukan di payudara, di dada. Oh, dada. Oh, okey. Atas lah, bagi atas. Atas. Chest. So cara urutan ialah urutkan ke bawah. Kenapa ke bawah? Sebab ke bawah tu kita nak promote apa yang kita panggil sebagai let down. Let down ni membantu untuk susu keluar. Ke bawah. Yes, okey. Urut ke bawah. Buatlah macam 3 ataupun 5 kali stroke. Okey, ke bawah. Alright. Seterusnya ialah butterfly stroke. Butterfly stroke ni kalau you boleh nampak tak breast baby ni? Nampak? Okay, bolehlah nampaklah sikit Okay, so you ambil tangan bermula dekat lactation center ni, bahagian dada ni. Okay, bawa tangan ke bahagian tengah. Tengah ni kalau you rasa tak ada tulang. This is your breastbone ataupun tulang sternum. Okay. Sternum. Tulang sternum you. So you punya hujung jari tu perlu urut secara membulat macam ni, turun ke bawah. Turun ke bawah along the breastbone tu. Dan buat gerakan membulat macam ni. Okay, ini tujuannya untuk apa? Untuk you stimulatekan nerve dan juga untuk promote circulation of blood.
dekat bahagian sini. So bahagian yang ketiga ni, segmen yang ketiga ni kita fokus kepada area depan, lepas tu tengah, bawah dan sisi payudara. Oh, Ini segmen okey. ketiga Sekeliling. so atas, ni saya buat butterfly stroke Hmm. Atas, gerakan membulat, turun ke bawah kat breastbone, dekat bahagian sternum tu. Lepas tu pelipat tu, yang lipat tu, bawah lipat tu kalau rasa ada tulang kan? Bawah kita punya breast tu, Betul? ada tulang kan? Itu tulang rangka kita. Tu rib, Ya, tulang rib. rib. Okay, so situ pun urut. So Okey. make sure that tangan hujung jari tu kena dekat tempat yang keras tu, tapi dalam masa yang sama urutan membulat tu dekat bahagian yang tisu, breast tissue yang lembut tu. Oh. Okay. Dan kemudian bawa naik tangan ke atas balik. Buat lagi. Okay. Naik ke atas balik. So ni you cover bahagian dada, you cover bahagian bawah dan sisi. Sisi ni penting juga kan? Jadi sekeliling lah, kiranya kita berpusing dekat area tu. Betul? Betul. Dan kena menyentuh kulit tu. Sebab tu baby dengan ibu dia buat skin to skin contact tu kan. So itu juga merangsang oksitosin. Okay, so that's why breast massage tu kita menyentuh. Boleh tak? Okay, boleh. Boleh, simple. Simple je ya. Okay, seterusnya, slide yang seterusnya. Sekejap lagi kita pergi ke soalan-soalan ya. Okay, so seterusnya, okay, segmen yang pertama tadi kepala atas bahagian atas, kemudian bahagian belakang, segmen yang kedua, segmen yang ketiga tadi bahagian depan, tengah, bawah dan sisi payudara. Now segmen yang keempat ialah breast tissue tu sendiri. Nampak tak? Okay, breast tissue tu sendiri. Okay, apa yang dimaksudkan dengan fingertip circle ialah you boleh ambil 2 ataupun 3 jari. Okay, alright, and then buat gerakan membulat dari belakang, maknanya dari belakang payudara. Dari belakang. Dan tolak ke depan. Tolak ke depan. Belakang, tolak ke depan. Tolak ke depan. Bila dah nak sampai dekat areola tu, you macam push lah sikit. Macam lurutkan susu tu. Okay. Dan kalau nak mudah, you boleh bagikan breast ni pada 4 quadrants lah. 1, 2, 3, 4. So bila you buat tu, you buat serata semua. Semua quadrant. Okay, sini, bawah. Okay. Semua sisi. Itu fingertip circle. Maksudnya, you just ambil jari, lepas tu buat circular motion macam ni. Easy kan? Okay, senang. Boleh Okay, yang kedua yang dinamakan sebagai diamond stroke. Okay, kalau you tengok saya punya tangan, bentuk diamond tak? Ya, betul. Bentuk diamond kan? Diamond is forever gitu. Okay, alright. So, cara dia ialah, ini pun mudah je. You boleh stroke macam ke depan. Yang ni kalau macam teruskan ke depan macam tu. Macam ni. Okay. Macam tu. Okay, so kalau ibu yang memang yang ni memang DIY, kalau yang teknik DIY memang saya suka galakkan ibu buat yang diamond stroke ni. Diamond tu, dia boleh buat sendiri kan? Fingertip circle ni pun you boleh buat sendiri. Sebab kalau yang back massage tadi tu mungkin tak susah nak capai tangan. So teknik ini you boleh buat sendiri. Ya, I rasa banyak-banyak ni yang back massage tadi je yang perlukan bantuan orang. Yang lain semua boleh buat sendiri. Betul. Okay, so boleh So ni yang dekat bahagian depan, segmen yang keempat tu dia fokus kepada breast tissue tu sendiri. Okay? Alright. Sebab you kena faham, dekat anatomy breast ni dia ada banyak mammary glands ni yang buat susu tu. So bila you circle satu persatu, you sebenarnya melancarkan highway tu lah tadi. Glands tu tadi. Okay? Alright. Boleh saya go to next step Boleh. Next slide Yeah. Okay. So acupressure point. Acupressure point ni ialah yang ini pun teknik ni biasanya saya tak guna lah. Tapi kalau misal kata macam susu tu sangat-sangat susah nak keluar ke, so dia macam acupuncture lah lebih kurang. Maknanya ada certain point yang kita perlu rangsang. So cara dia, acupressure point yang pertama ialah you boleh gerak, you nampak tak? You boleh, dia ada 2. Satu yang secara menegak, satu lagi adalah secara melintang. So kalau secara yang melintang, ambil ibu jari, letakkan di sisi dengan nipple you. So 1 inci daripada nipple. So ini adalah point dia. So dekat point ni yang you massage. Lepas tu tekan sikit. Itu point yang pertama. Okay.
So point yang kedua, Poin pertama ialah seinci dari nipple. punya ibu jari Pergi letak ibu jari. yang lebih kurang seinci. Okey. Seinci, okey. So itu adalah you punya acupressure point yang pertama. Okey, Yang faham. kalau menegak, Menegak. okay. So kalau yang menegak, okay, you kena letak lebih kurang 6 jari. Maksudnya 3 jari daripada nipple, sentuh nipple, and then Nipple. another 3 jari. Okey. So jari yang ke-6 ni, ini adalah you punya point. So dia biasa Point dia. roughly dekat sini lah. Okay, 3 jari, so roughly dia dekat sini. Atas. Okey. Apa yang you buat, you just buat circular motion macam ni, urut dan tekan sikit. Di sini dia akan rasa sakit sikit. So itu adalah 2 point. Boleh So Boleh, itu yang boleh. segmen untuk part yang breast tu sendiri. Okay, next slide. Yang ini ialah you nak rangsang areola tu Okay, macam mana cara nak merangsang? Yang ini biasanya saya akan cover, saya tak akan sentuh directly lah puting ibu tu. Saya akan cover dengan kain batik ataupun face towel tu So what you can do ialah ambil satu jari, kemudian dekat sekeliling areola ni, you boleh buat massage. Tapi kadang-kadang ada ibu yang tak selesa kalau kita sentuh direct. Jadi cover dengan kain, kemudian you boleh buat. Okey. Ataupun you boleh press finger macam tu. Jadi kalau untuk buat sendiri boleh buat macam tu lah. Boleh buat direct lah, lagi senang. Betul. Kalau mak-mak yang nak buat sendiri, yang ini pun you boleh buat sendiri. Okay? Ya, Ini betul. teknik rangsangan ke areola tu Areolanya pun yang tapak hitam ni. Okay. So next slide. Okay, lagi ialah two finger press ni. Two finger press ni lebih kurang macam ni lah. Okay. Dan yang last sekali, okay, once bila you dah selesai buat all the massage, okay, ni teknik terakhir lah Tapi bila kita buat betul-betul massage tu tak semua, maknanya bukan semua teknik ni you kena apply, tak. Ambil satu atau dua saja. Macam saya sendiri pun bukan semua. Satu atau dua saja teknik. Okay, bila dah selesai massage, breast ibu kalau tadi bengkak, dia dah mula nak kurang tegang sikit. Kalau kata dia tak banyak susu, you dah boleh rasa macam pengaliran susu dah mula kadang-kadang breast tu akan rasa macam panas sikit. Okay, so what's next ialah you kena perah susu tu. Ya. Okay, menggunakan teknik Marmet. So teknik Marmet ni kita tak tunjuklah kat sini, tapi saya bagi video. Video tu, video ni ibu-ibu boleh tengok dekat YouTube tau. Okay, ada. Dekat YouTube ada. Kat sini boleh saya boleh check ke? Okay, boleh. Saya bagi link boleh? Boleh, bagi link kat saya. Okay, saya bagi link. You bagi link kat saya, nanti saya share. Sebab saya punya internet macam stable sikit. Nak tunjukkan ni ke tak ni? Nak tunjuk? Video tu Video, okay. Okay, teknik Marmet ni sebab kalau buat kadang-kadang macam kalau dalam video dia lagi you lagi faham So saya dah bagi share link Tapi secara roughly dia punya turutan tu maksudnya begitu. Bila you dah mengurut bahagian payudara tu dan dah nampak payudara tu agak kurang tegang, seterusnya ialah you kena perah susu tu. Sebab kalau dah mengurut, you tak perah susu tu, bengkak susu tu takkan settle. Right? Okay, so I keluarkan daripada slide ni dulu ya. Boleh? Saya tunjuk video dulu Oh, okay. Tak pun saya share screen lah. You share screen. Boleh juga you share screen. Boleh? Okay. Saya nak share pun boleh. Tapi saya kena remove ni dulu So far okay tak? Viewer okay. Viewer okay. Ada okay, sekejap saya tengok lagi. Banyak dah komen ni sekejap. Mulyati, saya daripada Puan Mulyati, saya jumpa customer ada aksesoris breast bawah ketiak dan ada mata. Air susu pun boleh keluar dari situ. Tapi kalau bengkak memang sakit dua-dua bahagian breast. Oh, dia ada jumpa. Ni dia ayat penyataan lah. Ya. Biasanya accessory gland tu macam breast ketiga lah macam tu lebih kurang. Tapi itu tak bahaya tak. Tapi memang susu boleh keluar dari situ. Tapi
membengkak, yes boleh lah, dia boleh. So Oh, sama juga you boleh lakukan urutan secara gentle dan juga ya. kalau ada susu yang keluar tu you boleh perah. Ya, banyak Hmm. pengalaman ni usahawan urut Cik Su dia cakap ya, saya pun biasa dapat masalah customer yang sama bengkak susu sampai dah jadi nanah. Ada yang dah operate kat breast tu lepas tu panggil saya urut untuk lancarkan susu. Ngeri bila tengok tempat tu dan tak dijahit semula. Betul. Sebab itulah Betul. penting ya untuk tahu urutan breast ni, urutan lactation massage ni. Okey, mungkin Cik Husna dah sedia ke video tu? Okay, ada tak? Nak share. I nak share boleh? I share sekarang? Boleh? I share? Okey, I share sekarang. Okey, share. Share screen. Okey, sekejap. Uh, okey, share. Saya share sekarang. Nampak tak video ni? Saya apa ni? Mute kan? Okay. Ni, Okay. nampak tak video? Nampak kan? Viva nampak Dengar tak dia punya cakap? Okay, yang cakap ni saya mute kan. Tujuan saya nak you all aware dengan YouTube video ni. Okay, saya saja je mute kan so apa yang you boleh nampak dekat kalau dekat screen tu nampak tak yang dekat playlist tu? Nampak kan yang dekat sebelah Ni. bukan yang playlist tu. Yang ini yang video yang besar Yang Playlist playlist dia. tadi. Oh itu je tadi itu je ada ya. Ni playlist ni. Playlist yang dekat sebelah. Kalau kat YouTube tu Kejap dekat bahagian tepi tu. Nampak tak? Tapi dekat sharing video tak ada pula. Tapi tak apa. Apa yang puan-puan boleh ni, yang saya nak tunjukkan ni adalah video Global Health Media. Okay, Global Health Media So Global Health Media ni dia ada breastfeeding series yang untuk ibu dan juga untuk health professional. So yang macam pengamat urut boleh juga tengok yang ibu punya series ni. Okay, dan dia telah pun dialih bahasa ke bahasa Melayu. Bahasa Melayu, betul. Ada banyak bahasa Melayu ni. Dah dialih bahasa ke bahasa Melayu dan dia yang puan tinggi scroll tu lah. Ya. Dia. Nanti saya share link ni ke dalam komen. Nanti you all boleh tengok sendiri nanti kan, betul tak? Ini kita nak play tak video ni? Cik Husna. Okay. Saya akan pilih, saya akan keluar sekejap untuk saya add in balik dia punya audio Okay. Okay. Ini video. Okay, dekat bahagian komen tu. Okay. So saya stop sharing I stop share. I masukkan you punya. Okay. Bayi sedang menghisap. So dan lepaskan ketika bayi berehat. Comelnya. Okay, yang ini yang untuk expresskan breast milk Bagaimana cara tapi video ni agak panjang sebenarnya, berapa minit 7. Dalam 7 minit. So macam yang saya kata tadi, penting untuk ibu mempelajari saya cara pause memerah sekejap, susu dari payudara. Okey, macam yang saya kata tadi, bila you dah buat urutan susu dan payudara dah lembut sedikit, kurang tegang, selepas itu you kena perah. You kena perah untuk keluarkan sikit. Kalau tak, isu tu takkan selesai. Isu bengkak susu tu takkan selesai. Okay, so once you dah master yang massage tadi, you pergi tengok dekat YouTube video ni, bagaimana cara yang betul untuk memerah susu. Gunakan tangan juga. Tak payah pakai pump. Okay, alright. So saya continue balik Ini dapat melegakan bengkak susu, melembutkan payudara serta melancarkan aliran susu. Nampak apa ya? Nampak? Memerah susu penting untuk mengekalkan bekalan susu anda apabila berjauhan dengan bayi dan dapat menambah penghasilan susu yang sedang rendah. Sekiranya anda bekerja, bayi dapat diberi susu perahan atau susu dapat disimpan untuk kegunaan bayi dalam apa jua keadaan.
Memerah Ya. susu adalah kemahiran yang boleh dipelajari dan diperbaiki dengan latihan. So Video penting ini juga sebenarnya menunjukkan untuk cara melakukan perahan mother susu baby dengan ataupun tangan. ibu tu sendirilah sebenarnya untuk dia mahir Basuh bersih memerah tangan susu anda dan sediakan sebuah guna bekas tangan. bermulut lebar dan bersih. Langkah Ya, pertama yang penting adalah merangsang cetusan susu. trigger. Bagi membantu aliran susu, anda harus tenang dan mempunyai jalinan emosi dengan bayi anda. Ya, ingat oksitosin tadi tu. Boleh Okey. dirangsang dengan Hormon urutan pada gembira. payudara, melihat atau mendengar bunyi bayi, Okey. atau mencium So nanti pakaian puan-puan boleh atau selimut view bayi. sendiri video ni dekat YouTube Ah, Semakin ya, anda saya dah bagi tenang, link semakin mudah susu anda So mengalir. saya akan dekat komen stopkan. tu. Hmm. Alright. Okey. So boleh So step Boleh. by step begitulah ya. Okey, saya teruskan, saya share balik saya punya slide. Dah tinggal sikit je, tak banyak lagi. Okay. Okey. So tadi dah buat urutan laktasi, kemudian kita dah perah susu, kita dah tahu macam mana nak perah susu. Next ialah anda kena bawa bayi untuk melekap pada payudara ibu. Ini penting sebab tadi kita perah susu guna tangan, kita perah sikit je. Kita perah sikit untuk supaya Hilang bengkak tu. hilang bengkak tu. Kemudian perlu ambil bayi ni dan perlu dilekapkan kepada ibu untuk dia menyusu. Sebab baby ni is the best sucking machine. Bukan pump, bukan express by hand tapi bayi. So bila bayi menghisap pada payudara, dia akan clearkan kalau ada clog dan sebagainya. Okay. So penting juga untuk ibu tahu maknanya lekapan bayi yang baik tu macam mana. Lekapan bayi yang efektif, macam mana bayi minum dengan efektif tu macam mana. Tu ni ilmu yang ibu dan kena tuntut Kena lah. tahu. Kena Betul, belajar. sebab apa kadang-kadang bila baby salah hisap, salah tu jadi menyebabkan luka pula pada tu. Jadi kena tahu cara yang betul. Jadi lagi efektif lah kita punya penyusuan tu kan. Betul. Okay. So sebagai rangkuman okay, yang ini pun video yang you all boleh tengok dekat link yang Tisas dah share ni. Okay, so you just click and you scroll satu persatu. Kalau boleh tengok daripada awal sampai akhir, step by step apa yang you sebagai ibu ataupun sebagai yang menjaga ibu bersalin boleh dapatlah ilmu dekat video tu tadi. Video tu percuma tapi memang banyak informasi. Alright. So rangkuman daripada kita punya slot hari ni. Satu, langkah pertama you kena study dulu masalah ibu. So maknanya bila kita dengar ibu ni bengkak susu dan sebagainya, you kena study dulu masalah itu, apa isu penyusuan yang ibu itu ada hadapi. Dan adakah langkah kedua, adakah urutan laktasi yang you nak urut-urut tu, adakah dia mampu untuk mengatasi masalah tu. So kalau ibu tu datang dengan komplain macam contoh breast dia dah melarat contohnya sampai ke tahap nanah dan sebagainya, itu urutan laktasi tidak mampu untuk selesaikan. Jadi leave it. Ask ibu untuk pergi ke klinik untuk dapat kerawatan. Jadi kalau isu yang ibu hadapi tu mampu diatasi dengan mengurut, you boleh attend. Kalau tidak, dan nasihat ibu untuk dapatkan rawatan. Okay. So kalau maknanya jika urutan laktasi mampu untuk bantu isu ibu tu, so you boleh step by step lakukan yang macam saya dah tunjukkan tadi. Tak semua step you boleh buat, tak semua step you perlu buat. Ambil 1, 2, 3 teknik saja, kemudian work out from that. Yang keempat, lepas dah urut breast tadi dah surut sikit bengkak dia, dah tak tegang sangat, then you kena buat perahan sedikit. Yang kita namakan sebagai marmet ni tadi. You boleh tengok dekat video tadi cara macam mana nak buat. Okay, keluarkan susu sedikit untuk lembutkan payudara. Last kali, yang terakhir, you kena posisikan bayi. Okay, posisikan bayi ibu tadi untuk dia melekap ke payudara dan dia akan menghisap susu dan sebolehnya juga cuba tengok sama ada lekapan tu lekapan yang baik dan hisapan bayi tu lah hisapan yang baik, dan posisi ibu menyusu pun kena posisi yang betul supaya penyusuan tu penyusuan yang berkesan. Okay, so tu rangkuman langkah 1 sampai langkah 5. Dan yang saya tunjukkan hari ni langkah yang 3 tu. Yang keempat dan kelima yang viewer kita perlu
perlu explore lebih lah, pergi kursus ke, okay, dan sebagainya. Alright, okay, Okay. so itu the end of my slide. Okey. Saya nak tanya ni ada kalau macam ni ada satu kita punya viewer ni tanya, Sumayya Syifa Sumayya, pernah saya dapat klien yang bengkak susu dan dah keras macam batu. Kalau macam tu macam mana? Kalau Boleh keras ke kita urut? keras Dah macam keras batu, macam batu. keras macam batu tu kena tengok juga. Maknanya appearance Demam ke luaran. tidak apa kontraindikasi dia? Apa ni, appearance luaran breast tu sendiri. Ada macam merah ke, okay? Kadang-kadang bila dah ada nanah dan sebagainya, seeloknya janganlah kita sentuh sebab takut ada dah jadi tahap mastitis kan. So yang itu perlu dibawa rujuk kepada pihak klinik. Tapi kalau macam biji-biji yang agak keras ni, you boleh juga apply macam demahan panas lah ataupun warm compress. Warm compress. Compress sebelum you mengurut. Pengalaman saya, I think that one pun might help. Tapi kalau dengan warm compress pun dia macam tak jalan juga, so better bawa nasihatkan ibu untuk rujuk pada yang pakar lah. Tapi kalau you nampak memang dia punya appearance of breast tu memang nampak tak sihat, sebolehnya tak perlu kita selesaikan. Kita minta ibu untuk pergi berjumpa dengan yang pakar lah. Baik, faham. Okey, apa kontraindikasi untuk ni? Ada ke kontraindikasi untuk urutan laktasi ni? Okay, first of course. Untuk tanya sebelum tadi tapi tak apa, boleh je. Saya ingatkan sikit. Kalau ibu tu dalam keadaan yang dia nampak sangat tidak sihat lah, maknanya dengan demam, dengan suhu badan yang tinggi, yang ini seeloknya untuk tidak kita buat urutan, sama ada urutan laktasi ataupun urutan apa-apa urutan pun tak boleh buat kan. Itu kita kena ingatlah ya, sekiranya pelanggan demam ataupun ibu demam, kita elakkan buat urutan. Betul. So sebab saya pun memang ada kes di mana bila kita datang ke rumah, ibu tu tengah menggigil kesejukan tau, dan suhu badannya pun memang agak tinggi. So apa yang kita buat untuk meredakan suhu tu, antara immediate tindakan yang kita boleh buat ialah untuk minta ibu untuk minum air suam, untuk dia berpeluh. Okay, ataupun sebelum dia boleh pergi ke klinik lah. Kita tak terus sentuh directly terus macam tu, tak. So maknanya memang appointment cancel lah masa time tu tapi maknanya kita advise untuk ibu keluarkan peluh, ataupun kalau breast sakit sangat tu kita boleh buat demahan panas tadi tu, warm compress tadi tu. Kemudian kalau berlanjutan tu minta ibu untuk pergi. Maknanya kalau tak kebah, minta ibu pergi ke klinik lah untuk lanjut. Okey. Maknanya secara generalnya kalau ibu tu tidak sihat, kita tak perlu buat rawatan. Ya, tak sihat jangan buat refer kepada hospital ataupun klinik ya. Kita sekadar untuk memberikan ketenangan dan keselesaan. Jadi apa-apa yang terlibat dengan kesihatan, kita refer pada hospital dan klinik. Betul. Macam yang Kak Has ada share juga ni, tapi sebab dah lama customer biarkan jadi kena refer ke hospital. Ya betul. Itu tindakan yang betul. Kita kena tahu kita punya tanggungjawab sebagai confinement ladies, mana yang kita punya part, yang mana hospital punya tanggungjawab. Jadi bukan semua kita boleh selesaikan di rumah. Okey, saya nak apa kata sebagai penutup ni Cik Husna share lah sikit apa yang Pudina Confinement offer ya. Mana tahu ada yang memerlukan kan. Jadi Okay, saya share secara lalu je lah tak perlu guna slide lah kot. So kita di Pudina Confinement memang core services kita adalah penjagaan selepas bersalin lah dan juga ada core service kita ialah breastfeeding lactation massage dan guidance. Jadi kalau sekiranya ada klien-klien perempuan ataupun ibu-ibu yang sedang menonton, kalau ada masalah berkenaan dengan penyusuan, boleh juga hubungi kita. Kadang-kadang kita bagi guide percuma je melalui teks WhatsApp. So maknanya at least ada somebody yang boleh guide you lah, maknanya ada masalah.
betul. macam mana kita just guide secara sukarela lah macam tu lebih kurang okay, dan kalau kata perlukan home visit kita juga boleh visit ke rumah so Ya. dua services tu lah dan kalau ada kita juga nak jemput lah kalau lah ada yang menonton ni kan yang nak bekerjasama buat workshop ke ataupun training pun boleh juga boleh. Ya, betul. Ada soalan lah. Hmm. Saya pernah daripada Puan Mulyati Ibrahim, saya pernah urut breast customer, rasa ada macam jelly. Sebab apa ya? Ini pun saya kurang pasti jelly macam mana. Adakah dia besar almond nut tu? Kalau sekiranya dia macam tu dan dia bergerak-bergerak, yang tu kena refer pada hospital juga. Kita nasihatkan refer pada hospital. Sebab kita sebagai seorang terapis ataupun pengamal urut ataupun jaga ibu bersalin, kita tak lakukan diagnosis. Maksudnya bila kita belik-belik badan orang tu tiba-tiba ada ni dan kita diagnose. Bukan itu tugas kita, betul tak? Okay, apa yang kita boleh lakukan ialah inform pada ibu untuk dapatkan pemeriksaan lanjut sebenarnya sebab memang breast cancer it's very common lah nowadays jadi kalau umur 40 tahun dan ke atas saya galakkan 40 tahun dan ke bawah macam saya kalau untuk prevention you all boleh undergo ultrasound breast. Okay, ultrasound breast ni sama je macam bila you mengandung, doktor buat ultrasound. Dia tak ada radiation. Tapi let's say kalau 40 and above, you boleh go for mammograms lah, schedule mammograms tu. Untuk kalau ada So apa-apa. harap dapat menjawab lah Puan Mulyati punya soalan ya. Yang seterusnya, boleh ke masa bengkak ni pada usahawan urut Cik Su, boleh ke masa bengkak susu tu dituam dengan ais untuk proses lembutkan bengkak yang keras tu sebab ada yang sangat apa tu? Suggest. Ada yang suggest kalau sudah sangat nak lembut, tuamlah breast tu dengan ais. Tapi biasanya saya akan tuam dengan tungku yang suam-suam panas untuk lancarkan pengaliran susu tu. Okey. Dia dua-dua kompres saya rasa. Okey, cuba Cik Husna jawab. Dia cold compress and warm compress. Cold compress ni tujuan dia adalah untuk kurangkan kesakitan sebenarnya. Maknanya kalau kata ibu tu tengah mencucuk sakit breast tu, so you ambil ais, you balut dan you tuam untuk mengurangkan sebab dia nak bagi rasa kebas. So rasa kurang sakit. Kemudian lepas dah cold compress tu you boleh buat warm compress. So warm compress ni dia lebih kepada kalau ibu tak rasa sakit yang mencucuk sangat dan you boleh buat yang warm compress tu. Untuk meredakan kesakitan tu sendiri you boleh gunakan cold compress atau ice tadi. So dia punya sebab ada yang suggest kalau susah sangat nak lembut tuamlah dengan breast dengan ais. Kalau ia sukses then tak ada masalah lah you nak buat. Sebab memang dia punya solutionnya pun boleh dua-dua. Tapi kalau dari segi tujuannya itulah maknanya kalau cold compress tu untuk meredakan sakit. Warm compress tu memang untuk lebih melancarkan ataupun melembutkan tisu. Cold tu ingat cold tu untuk melegakan rasa sakit, warm tu untuk melancarkan. Bila warm tu ingat bila kita buat warm anything yang melibatkan heat, dia akan melancarkan lagi. Peredaran darah, peredaran susu sebagainya. Jadi tengok kalau dia sakit kita pakai cold compress. Kalau dia tak sakit kita terus je pakai warm lah. Biasanya kalau macam saya sendiri saya tak buat dua-dua. Dia akan mengconsume masa So maknanya saya akan terus jump kepada tapi kalau sebenarnya you boleh kalau you mahir untuk tackle cara urutan laktasi, tak payah compress pun tak apa. You boleh jump terus kepada urutan laktasi ni tapi bukan jump terus kat depan sebab tu ada urutan-urutan lain kan sebelum you mengurut kat depan ni. Ada dan sebagainya. Okay? So, yang ini Sumayyah kata, Sumayyah dia kata baru saya dapat ilmu yang detail. Alhamdulillah, saya harap ilmu ini bermanfaat. Sebenarnya dekat TISAS Academy kami ada mengadakan kursus-kursus untuk postnatal, kursus-kursus rawatan bapa bersalin untuk melanjutkan lagi ilmu sebagai confinement ladies
yang lebih mendalam dan merangkumi urutan sengkak, bengkung, bertungku dan sebagainya lah. Jadi antara modul dalam tu ialah modul pemakanan berpantang juga, dan juga urutan laktasi ni juga kan Cik Husna kan. Tenaga pengajarnya ialah Cik Husna juga. Jadi banyak yang dikongsikan. Sekiranya berminat boleh hubungi Tisas Academy lah. Cik Zana 0183658988. Okey, untuk yang ni Cik Has, Kak Has nak jadi freelance Pudina boleh. Mestilah boleh interview dengan Cik Husna. Itulah macam saya kata tadi kan, kalau macam ada terapis-terapis yang nak berkolaborasi dengan kita kan, mana tahu boleh jadi rakan kolaborasi. Ya, Kan workshop ke, macam Puan Has ni dia memang dah otai kan. So kot ada idea yang ni untuk kita work out bersama kan. Ya, betul. Alhamdulillah. Okey, saya harap ilmu, terima kasih sebab menonton malam ni. Sumayah lagi cakap buat kelas khusus untuk laktasi. Terima kasih saya dapat ilmu ilmu baru. Okey, sayang Cikgu Husna dia kata. Okey, terima kasih. Terima kasih. Diorang sayang cikgu dah. Okey. Terima kasih pada puan-puan sebab sudi. Oh, siapa pemenang ni Siapa pemenang ni? Saya nak tunjuk siapa pemenang kepada ni. Sekejap saya nak tengok siapa yang banyak share ni. Sekejap. Yang paling aktif yang saya nampak malam ni ialah ni sekejap like, comment, share dia paling banyak komen. Saya nampak inilah Sumayah Syifa Sumayah. Jadi pemenang dia ada ramai yang aktif malam ni. Kak Has pun aktif, Ustazah Aisyah, Mulyati Ibrahim. Cuma Sumayah ni banyak pula dia tu. Jadi minyak urutan ni milik Sumayah. Jadi Sumayah tolong DM kami, tolong PM kami alamat, jadi kami akan post ke rumah Sumayah. Minyak urutan ni sangat selesa, boleh guna untuk seisi keluarga. Tahniah Sumayah sebab memenangi minyak urutan ni. Okey. Pada puan-puan yang ni, Cik Husna ada apa-apa lagi nak tambah sebelum kita akhir majlis sharing kita malam ni? Rasanya tak ada apa kot. Ada apa Soalan pun kita dah share dan kita dah jawab kan, insya-Allah lah. So apa-apa yang kurang daripada saya, kurang tu datang daripada diri saya sendirilah dan semoga apa yang saya sharekan pada hari ini puan-puan boleh apply supaya saya pun dapat sikitlah saham akhirat tu kan, dan dapat membantu lebih banyak ibu di luar sana untuk memperkasakan penyusuan susu ibu. Sebagai seorang dietitian juga, saya percaya kalau kita nak memulakan tabiat makanan yang sihat tu, kita kena bermula daripada awal hari pertama kelahiran anak-anak tu lah. So sharekan manfaat susu ibu ni kepada lebih ramai lagi. Okay, insyaAllah. Kepada puan-puan kat sini juga saya nak berpesan sebab 4 Mei ni kita banyak yang dah beroperasi, jadi banyak saya nak sarankan semua untuk tingkatkan imun sistem badan, tidur cukup, minum air yang banyak, makanlah suplemen-suplemen yang bagus untuk meningkatkan lagi imun sistem badan sebab dalam keadaan COVID sekarang ni kan, jadi imun sistem kita yang paling penting. Jadi tunggukan lagi. Terima kasih Kak Gaya, terima kasih Puan Rugaya Harun sebab menonton kita hari ini. Terima kasih Kak Has. Terima kasih semua sebab datang hari ini, sudi bermoreh dengan kita malam ni. Jadi tunggukan topik seterusnya. Oh ya, kalau ada topik yang you all nak tahu selepas ni, boleh tolong komen di dalam ruang komen ni. Jadi kita boleh share untuk minggu hadapan. InsyaAllah kita jumpa lagi setiap hari Jumaat lah Cik Husna
InsyaAllah. Berterusanlah sesi ni insyaAllah. Okey. Sebenarnya dah lama juga nak buat tapi tak terbuat-buat kan. Yelah, Ni masa apa, PKP ni. hikmah PKP. Yelah. Okey. Okey, tanpa membuang masa kita jumpa lagi. Terima kasih Cik Husna sebab sudi jadi speaker malam ni. Bye. Assalamualaikum. Bye semua.